Datuk Seri Haji G. Noor dinamakan Ketua Menteri Sabah baharu. Empat daerah di Sabah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat bersasar pentadbiran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah petang ini anda bersama saya Syuhaida Arifin. Kami akan bawakan kemas kini berita seluruh negara. Untuk laporan langsung berita setempat dari negeri, kita bersama Syarul Islam akan bersama anda. Baik, Syul, langsung seperti biasa kita ke Sabah, Sarawak. Selain ke Pulau Pinang, paparan dari Sabah pastinya mengenai pemilihan Datuk Seri Haji G. Noor sebagai Ketua Menteri Sabah yang baharu. Seterusnya kita ke Sarawak. Antara paparannya menjurus komitmen tabung ekonomi gagasan anak Sarawak merealisasikan program berimpak tinggi di luar bandar. Akhir sekali kita ke Pulau Pinang akan memfokuskan mengenai inisiatif Kita Prihatin buat usahawan mikro. Kita langsung akan disampaikan oleh Debbie Amanda Padan, Anisha Dolus dan Abdullah Mahyudin seketika nanti. Pengerusi Perikatan Nasional PN Sabah Datuk Seri Haji G. Noor dipilih Ketua Menteri Sabah yang baharu. Keputusan sebulat suara ini dicapai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Perkara itu diumum Datuk Haji G yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah dalam satu sidang media di Kota Kinabalu selepas mengadakan perjumpaan tertutup bersama para pemimpin PN, Barisan Nasional BN dan Parti Bersatu Sabah PBS. Untuk Sabah dan rakyatnya, kami telah bersetuju sebulat suara bahawa mereka telah menamakan saya sebagai Ketua Menteri Sabah. Istiadat angkat sumpah jawatan Ketua Menteri Sabah dijadual 10.30 pagi esok di Istana Negeri Kota Kinabalu. Mengenai calon timbalan Ketua Menteri dan Barisan Kabinet Negeri, Datuk Haji G berkata perkara itu akan diputuskan selepas istiadat angkat sumpah jawatan Ketua Menteri. Sementara itu, Pengerusi BN Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin dalam sidang media sama berkata persetujuan itu dicapai atas dasar kesedaran dan keyakinan bahawa kerajaan baharu yang ditubuhkan berupaya mengembalikan semangat rakyat. Beliau yakin dengan adanya kerjasama semua pihak, tanggungjawab mentadbir negeri akan berjalan lancar sekaligus memastikan rakyat mendapat perhatian sewajarnya. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat bersasar PKPDB pentadbiran di 4 kawasan di Sabah bermula tengah malam ini hingga 12 Oktober. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kawasan terlibat ialah Lahad Datu, Tawau, Kunak dan Sempurna melibatkan lebih 900,000 penduduk. Pelaksanaan PKPDB ini bagi membendung jangkitan dan penularan COVID-19 di daerah berkenaan serta membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan sepanjang tempoh 14 hari. Melalui perintah ini, semua penduduk tidak dibenarkan keluar dari kawasan PKPDB sepanjang tempoh perintah berkuat kuasa. Bukan penduduk dan pelawat juga tidak dibenarkan masuk ke tempat 4 daerah terlibat termasuk semua laluan keluar masuk kawasan PKPDB ditutup. Datuk Seri Ismail Sabri dalam kenyataan media berkata semua aktiviti perniagaan dihentikan kecuali premis barangan keperluan dan perkhidmatan di kawasan berkenaan.
Kementerian Kesihatan mengesahkan terdapat 1,195 kes positif jangkitan COVID-19 di 4 daerah itu dalam tempoh 1 September hingga semalam. Daripada jumlah itu, Lahad Datu merekodkan 241 kes, Tawau 634 kes, Kunak 65 kes, manakala Sempurna 255 kes. Sementara itu, PDRM menahan 661 individu atas kesalahan ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP semalam. Datuk Seri Ismail Sabri berkata, daripada jumlah berkenaan, 648 individu telah dikompaun manakala 13 pula direman. Antara kesalahan termasuklah aktiviti dalam pub dalam kelab malam, penjarakan fizikal, tidak memakai pelitup muka dan gagal menyediakan peralatan atau merekod butiran diri. Menerusi operasi benteng pula, 40 pendatang asing tanpa izin ditangkap selain 5 tekong dan 1 penyeludup. Turut dirampas 9 kenderaan darat. 81 sukatan jalan raya dilaksanakan semalam. Kesemua kontak rapat daripada 2 kes baru positif COVID-19 di Jasin Melaka telah menjalani ujian saringan dan kuarantin wajib di rumah masing-masing. Exco Kesihatan dan Antidada Melaka, Rahmat Mariman berkata, 28 kontak rapat telah dikenal pasti bagi kes pertama manakala kes kedua 11 kontak rapat. Proses disinfeksi di premis dan kawasan terlibat juga dijalankan. First case, kita telah membuat saringan kepada kontak rapat sebanyak 28 orang. Untuk second case, kita telah buat saringan kepada 11 orang. Kita juga telah menjalankan semua diinfeksi kawasan-kawasan rumah dia dan kawasan tempat pekerjaan dia dan mana-mana tempat yang dia pergi. Terdahulu terdapat 2 kes baru positif COVID-19 dikenal pasti di Jasin melibatkan kawasan Berlimau selepas kedua-dua mangsa pulang dari bercuti di Sempurna, Sabah. Jumlah penduduk di bandar menjelang 2030 dijangka meningkat kepada 26 juta orang. Justru Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kerajaan bakal berdepan cabaran untuk menyediakan keperluan mencukupi kepada penduduk di bandar pada masa hadapan. Dalam ucap tama perasmian Forum Bandar Malaysia 2020, beliau berkata kerajaan perlu menyediakan perkhidmatan kesihatan dan persekitaran fizikal lebih selesa sebagai langkah persediaan. Now, with such a large population in the cities, we will be even more challenged to provide for the needs of the urban societies, manage the waste generated, overcome the income or the increasing traffic problems and air pollution, provide affordable homes, ensure sufficient access to water, uninterrupted power supply, provide quality access to public transportation and telecommunication, as well as overcoming severe flooding in the cities. We are also challenged by the change in demographic profile, where Malaysia will become an aging society by 2045, and where 14% of our population will be 65 years and above, like me. This will bring about new challenges in health services needs and physical environment. Hence, our cities and urban environment must be age and gender friendly as we prepare ourselves for this change in the social profile. Pada masa sama, Tan Sri Muhyiddin juga meminta pihak swasta turut memainkan peranan memperkukuhkan usaha memacu pertumbuhan ekonomi setempat dan menjana peluang pekerjaan. Kerajaan Perikatan Nasional akan sentiasa meletakkan agenda membantu rakyat sebagai keutamaan. Pelbagai kaedah juga terus dicari bagi membantu meningkatkan taraf hidup golongan yang memerlukan. Jelas Tan Sri Muhyiddin, pelbagai agenda akan terus dirancang dan dilaksanakan. Pada 25 Ogos 2020 yang lalu, saya telah turun Padang
untuk melawat penduduk projek perumahan rakyat the PPR Desa Rejang Setapak Kuala Lumpur. Bagi meninjau dan juga melihat sendiri keadaan kehidupan penduduk miskin bandar di situ, dari golongan warga emas hinggalah kepada golongan kurang upaya ataupun OKU. Kebanyakan mereka ini membuat perniagaan kecil-kecilan, bekerja sebagai pemandu teksi dan lori, serta ramai juga yang membuat kerja sendiri untuk meneruskan kehidupan mereka yang sekian hari semakin mencabar. Antara perkara yang boleh dipertingkatkan adalah dengan menambah baik pusat komuniti setempat dengan aktiviti menambah kemahiran, keusahawanan dan memperkasakan pendidikan anak-anak mereka untuk menjamin kesejahteraan pada masa depan. Tambahnya lagi, rakyat akan terus menikmati pelbagai pelan yang membantu kebajikan serta keperluan hidup di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional. Prosiding perbicaraan kes melibatkan bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini ditangguhkan. Mahkamah membenarkan permohonan Peguam Hamidi Muhammad Noh yang mewakili Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid untuk menangguhkan perbicaraan susulan ahli Parlimen Bagan Datuk itu menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO. Hamidi turut memaklumkan bahawa Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid akan menjalani satu lagi saringan COVID-19 petang ini. Semalam, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjalani ujian rapid test kit antibody D13 di kediamannya dan keputusan ujian saringan itu adalah negatif. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berdepan 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 penggubahan wang haram melibatkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Perbicaraan kes itu akan disambung pada 12 Oktober di hadapan Hakim Colin Lawrence Sekwara. Di Mahkamah Magistrate Kuching, sebutan semula kes bunuh seorang wanita warga emas di Kampung Rampanggi ditetapkan 28 Oktober ini. Perintah dikeluarkan Magistrate Zubaidah Syarkawi terhadap tertuduh berumur 27 tahun yang merupakan cucu mangsa. Tertuduh yang tidak diwakili peguam itu tidak dibenarkan diikat jamin dan diarah lokap di penjara Puncak Borneo sehingga sebutan semula. Pada malam 20 September lepas, tertuduh telah mengaku membunuh neneknya yang berumur 66 tahun gara-gara enggan memberi duit. Mangsa maut ditikam di bahagian muka dan leher sebelum mayat dijumpai oleh penduduk sehari selepas kejadian. Sementara itu, di Mahkamah Session Al-Star, seorang pemandu lori didenda RM10,000 kerana didapati bersalah menawarkan suapan RM450 kepada seorang inspektor polis 4 tahun lalu. Hakim Murtazadi Amran menjatuhkan hukuman itu ke atas tertuduh Gopal Krishnan, anak lelaki Lechumanan. Tertuduh melakukan tindakan berkenaan pada 16 Oktober 2014 di Jalan Kuala Benut, Sungai Karangan, Padang Serai. Sogokan dilakukan sebagai balasan untuk Inspektor Nur Faizal Muhammad yang bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah IPD Kulim tidak mengambil tindakan undang-undang ke atas tertuduh kerana memiliki barang kawalan berupa minyak petrol tanpa lesen yang sah. Sebuah rumah teres 2 tingkat di Nibong Tebal menjadi makmal mini memproses dadah di serbu polis. Seorang lelaki dan wanita tempatan direman 7 hari. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan Superintendent Lee Chong Chem berkata dadah sintetik yang dirampas dianggar bernilai kira-kira RM38,000. Dadah terbabit dipercayai untuk edaran di pasaran tempatan. Yang sudah ada bungkus campur dengan apa yang botol-botol ni perisa tu, campur tu kan untuk orang kata macam apa soft drink lah, jus. So ada flavor tu kan yang botol-botol tu. Dia kata dah ada buat tu, dah ada edar lah. Cuma masa kita sebuan tu kita tak jumpa tu kan sampel jus yang dia buat tu di apa alamat sebuan.
Dia buat serbuk tu untuk buat jus, ya. Kedua-dua suspek berusia 35 dan 29 tahun itu turut didapati positif dadah. Pelajar berusia 16 tahun antara 4 lelaki yang ditahan polis dipercayai terlibat dengan pengedaran dadah di Jalan Kuantan, Segamat, Pekan Pahang. Kesemua mereka ditahan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Timbalan Ketua Polis Pahang, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, 1.8 kilogram dadah jenis heroin dan 1.07 kilogram dadah jenis syabu kesemuanya bernilai RM62,000 dirampas. 2 kenderaan disita termasuk wang tunai kesemuanya bernilai RM100,000. Mereka direman 7 hari hingga esok. Sementara itu menerusi ops sarang khas, 312 orang berusia 23 hingga 63 tahun ditahan setelah polis menggempur 8 sarang penagihan dadah. 144 orang daripadanya termasuk 7 wanita positif dadah. Keseluruhan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai kira-kira RM15,000. Baik, terima kasih Syu. Saudara, sebelum kita ke berita selanjutnya, kita tinjau dahulu perkembangan terkini cuaca di seluruh negara bersama Muhammad Nafizi. Mak Napiah, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gemerada menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan juga kurang hujan bagi hampir kesemua negeri-negeri di sekitar Semenanjung untuk hari ini. Dan keadaan cuaca yang kurang hujan ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke malam nanti. Namun hujan dan ribut petir dilihat masih lagi berlaku terutamanya di sekitar utara Semenanjung melibatkan negeri Perlis dan juga Kedah. Dan keadaan cuaca yang lebat ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam yang akan turut membabitkan beberapa kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak dan juga Kelantan. Selain itu, ribut petir turut dilihat berlaku di beberapa kawasan di sekitar Kota Tinggi dan juga Mersing di negeri Johor. Tinjauan cuaca untuk negeri Sarawak juga melihatkan keadaan cuaca yang kurang hujan bagi negeri berkenaan untuk hari ini. Hujan dan ribut petir hanya berlaku di beberapa kawasan di sekitar Limbang, Mersing dan juga di sekitar pedalaman bahagian Kapit. Namun berbeza ceritanya dengan negeri Sabah apabila hujan dan ribut petir dilihat berlaku melibatkan hampir kesemua bahagian di negeri berkenaan sejak tengah hari tadi. Dan keadaan cuaca yang lembap bagi negeri Sabah ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehinggalah ke lewat malam nanti. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan arah angin di sekitar rantau negara. Angin dilihat bergerak dari arah yang pelbagai dan dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Oleh itu, jabatan kami tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dalam waktu yang terdekat ini. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, perkembangan semasa mengenai pelantikan Ketua Menteri Sabah.
Baik, terima kasih. Perkembangan terkini pelantikan Ketua Menteri Sabah yang baharu. Pengerusi Perikatan Nasional PM Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor, tiba di Istana Negeri Kota Kinabalu sebentar tadi bagi menerima surat jemputan Majlis Istiadat angkat sumpah jawatan Ketua Menteri Sabah baru. Untuk perkembangan lanjut kita bersama Sharon Raymond. Sharon, silakan. Yang di-Pertuan Negeri Tun Haji Johar Mahiruddin menyerahkan surat jemputan Majlis Istiadat angkat sumpah tersebut dalam majlis ringkas di Dewan Kunjungan Istana Negeri Kota Kinabalu pada pukul 4 petang tadi. Terima kasih setinggi-tingginya kerana beliau telah menjemput saya untuk menerima surat pelantikan sebagai Ketua Menteri Negeri Sabah. Dan insya-Allah besok akan mengangkat sumpah di hadapan Tuan Yang Terutama. Dan saya berharap bahawa perjalanan mandat rakyat sudah diberi. InsyaAllah saya dan rakan-rakan yang lain akan menunaikan tanggungjawab sebaik mungkin untuk rakyat dan negeri Sabah. Setelah mesyuarat Gabungan Rakyat Sabah GRS diadakan, pemimpin-pemimpin parti gabungan berkenaan sebulat suara memilih pengerusi perhubungan PPBM Sabah yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor sebagai Ketua Menteri. Pencalonannya disokong oleh semua wakil rakyat PN, Barisan Nasional BN dan juga Parti Bersatu Sabah PBS. Beliau dijangka menghadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Mahiruddin untuk majlis angkat sumpah esok di Istana Negeri Kota Kinabalu pada pukul 10.30 pagi. Dan tinjauan umum di sekitar Istana Negeri ini kelihatan tenang dan terkawal dengan adanya Polis Diraja Malaysia PDRM yang mengawal ketat di pintu masuk Istana Negeri. Sekian laporan Sharon Raymond, Berita RTM. Sementara itu, keputusan melantik Datuk Seri Panglima Haji Jinor sebagai Ketua Menteri Sabah ke-16 sebagai pilihan tepat. Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili yakin dengan sokongan anggota GRS, Datuk Haji Ji dapat melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan pengalaman luas sebagai mantan anggota kanan Kabinet Negeri untuk berkhidmat kepada rakyat. Datuk Dr. Maximus yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak juga percaya Datuk Haji Ji dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat dan memimpin Sabah serta pentadbiran negeri Sabah sebagai Ketua Menteri untuk semua rakyat Sabah. Sementara itu, rakyat yang ditemui menyambut baik keputusan tersebut. Hari ini sudah terjawab dan sebagai rakyat biasa memang kita mahu kestabilan politik di negeri Sabah ini dan juga Ketua Menteri yang berwibawa serta kerajaan negeri yang seiring ataupun bekerja sama dengan peringkat pusat yang sangat kita nantikan dan seluruh rakyat Sabah. Bagi kami rakyat di Sabah ini debaran sudah pun terjawab hari ini, di mana Datuk Seri Haji Ji sebagai Ketua Menteri yang telah diberi mandat oleh semua komponen dalam Perikatan Nasional telah memberi sokongan penuh kepada beliau, dan saya percaya dengan harapan ini rakyat Sabah dapat diberi keharmonian dan kestabilan politik. Saya harap dengan pelantikan Ketua Menteri yang baru ini, keadaan politik di negeri Sabah ini semakin stabil dan semua wakil rakyat yang telah dilantik dapat menjalankan amanah rakyat. Apa yang rakyat Sabah tertunggu-tunggu tu, so kita semua ada jawapannya sudahlah. So kalau bagi saya pula, saya harap kerajaan baru ni akan menunaikan janji-janji dia orang lah. Pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sabah Sabtu lepas, GRS yang terdiri daripada Perikatan Nasional, PN, Barisan Nasional, BN dan Parti Bersatu Sabah PBS memperoleh 38 kerusi berbanding Warisan Plus mendapat 32 kerusi manakala Bebas 3. Berikutan kes jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat di Lahad Datu, operasi Pejabat Tabung Haji TH Lahad Datu ditangguhkan bermula hari ini sehingga ke satu tarikh yang akan ditetapkan.
Mengesahkan perkara itu, Pengarah Lembaga Tabung Haji Sabah Datin Hajah Nulaila Said memaklumkan penangguhan operasi dibuat susulan proses saringan kesihatan terhadap semua petugas TH Pejabat Lahad Datu. Sementara itu, waktu operasi pejabat TH di Tawau dan Semporna juga diubah kepada pukul 10 pagi hingga 3 petang bermula hari ini sehingga ke 1 tarikh yang akan ditetapkan bagi mengawal jangkitan COVID-19. Pendeposit boleh melakukan transaksi TH menggunakan perkhidmatan secara dalam talian TH iJari dan rakan strategik TH. Kes denggi di Sabah mencatatkan pertambahan 5 kes semalam menjadikan jumlah keseluruhan 3,524 kes, manakala jumlah kematian 15 kes. 5 kes itu dilaporkan di Kota Kinabalu, Tawau, Semporna, Kudat dan Kuna. 5 daerah mencatat jumlah kes denggi melebihi 300 iaitu Kota Kinabalu dengan 881 kes, Tawau 551, Sandakan 481, Semporna 468 dan Lahad Datu 354 kes. Menurut infografik Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi, terdapat 9 lokaliti wabak aktif, 5 daripadanya di Tawau, 2 di Lahad Datu dan masing-masing 1 di Keningau dan Kota Kinabalu. Bagaimanapun, status wabak di lokaliti berkenaan terkawal. Bagi mencegah gigitan nyamuk Aedes, Datuk Dr. Christina meminta masyarakat supaya menggunakan repellent, memasang jaring penghalang nyamuk, tidur dalam kelambu, memakai seluar dan baju lengan panjang serta mengelak berada di luar rumah pada awal pagi atau senja. Selain itu, membuang atau mengosongkan bekas-bekas berisi air yang membolehkan nyamuk membiak. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Budayakan norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Anisya dari Sabah. Saudara, inisiatif Kita Prihatin kabar gembira buat usahawan mikro yang terjejas. Juga petugas Barisan Harapan terus diraikan. Ini antara paparan berita wilayah dari Pulau Pinang bersama Abdullah Mahyudin. Teruskan Abdullah. Baiklah, terima kasih. Pakej kerangka inisiatif Taman Khas Kita Prihatin bernilai RM10 bilion terus mendapat sokongan rakyat. Di Pulau Pinang, usahawan dan peniaga mikro menyambut baik usaha tersebut selain menzahirkan rasa syukur dengan bantuan yang diumumkan Perdana Menteri. Saya berasa terima kasih terhadap bantuan yang telah dihulurkan oleh kerajaan kepada usahawan-usahawan muda seperti kami. Dalam keadaan ekonomi global yang merudum lani, kita dapat melihat betapa sukarnya untuk sektor-sektor ekonomi kita nak membangun. Jadi pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas sikap yang kerajaan tunjuk, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mengucapkan terima kasih kepada kerajaan. Bantuan ini yang sangat penting kepada kami, yang saya amat bangga dan bersyukur kepada kerajaan. Bantuan-bantuan ini memang cukup berkesan, terlalu berkesan dalam keadaan yang COVID sekarang. Sebab walaupun COVID sudah menurun, tapi kesan daripada pandemik hari itu kami amat terkesan. Sebab sale pun menurun sampai 40%, ada yang 30%. Dengan bantuan-bantuan ini kami yakin ianya boleh membantu kami untuk bangun balik seperti sedia kala. Baiklah, sementara itu 12 agensi kerajaan di Pulau Pinang diraikan dalam majlis penghargaan petugas Barisan Hadapan COVID-19. Antara agensi tersebut adalah PDRM, Kementerian Kesihatan serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Adnan Mat berkata pemberian sijil penghargaan tersebut bagi menghargai jasa dan sumbangan penjawat awam menjalankan tugas sebagai barisan harapan dalam mengekang pandemik COVID-19. Semua frontliner yang bertugas di negeri Pulau Pinang. Salah satu program yang kita adakan bagi setiap negeri-negeri di seluruh negara, termasuk dan Sabah dan Sarawak. Dan negeri yang kita telah selesai adalah Sabah, Sarawak, Johor, Negeri Sembilan, Perlis, Kelantan dan juga pada ini adalah Pulau Pinang. Dan siri ini kita akan terus lagi sehinggalah selesai seluruh negara kita telah kita akan buat.
Bela usaha mentransformasikan pemikiran pelajar politeknik dan kolej komuniti di negeri ini diteruskan melalui program Bakti Siswa Polisisi at Community 2020. Berlangsung di SMK Sungai Aceh Nimau Tebal, 3 politeknik dan 5 kolej komuniti terlibat sama menyantuni kira-kira 600 penduduk setempat dengan menawarkan pelbagai kelas kemahiran. Menurut Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Seberang Perai, Dr. Nur Hasni Harun, antara kelas kemahiran yang disediakan adalah kelas jahitan, solekan, masakan dan mikrorobot. Sebanyak 18 aktiviti yang telah kita jalankan, yang mana aktiviti-aktiviti ini merangkumi aktiviti-aktiviti kemahiran asas, latihan yang mana kita bawa kemahiran-kemahiran dan latihan yang ada di politeknik dan juga di kolej komuniti untuk kita sampaikan kepada komuniti. Jelasnya usaha tersebut membantu membangunkan pelajar yang berilmu dan melahirkan graduan holistik bercirikan keusahawanan sosial. Program ni baguslah ni, dia bagi kita yang lama-lama yang tak bisa menjahit tu bolehlah belajar menjahit pasal betul-betul saja. Tak ada bengkok-bengkok. So, kawasan program ni perlu buat lagi ke macam mana? Teruskanlah usaha ni murni politeknik. Alhamdulillah, ya boleh belajar semua cara jahitan kan, macam mana kita nak tahu cara jahit bantal. Selalunya jahit bantal ni macam maksud selalu duk buat ni maksud ikut je, tak ada nak ikut dan cara kampung buat kan. Jadi alhamdulillah lah cara belajar ni baru boleh tahu yang macam mana kita nak jahit bantal, nak buat macam ni semua kan. Okey, lagi senanglah, mudah untuk kita buat. Membantu, sangat membantu. Ini banyak memberi pengalaman lah, banyak memberi membantu saya sebab saya tak pernah jahit pakai mesin karet. So dari sini dia ajak senang sikit lah. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Pinang. Ingatlah perjuangan menentang COVID-19 masih belum berakhir. Kelekaan dan ketidakpatuhan kepada SOP bakal membawa padah. Kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Abdullah dari RTM Pulau Pinang. Secara program berimpak tinggi pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik terus dijalankan di kawasan luar Bandar Sarawak. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak komited merealisasikan hasrat ini. Perinciannya bersama Debbie Amanda Badan langsung dari Bumi Kenyalang. Silakan Debbie. Terima kasih Syairul. Salam sejahtera dan salam hormat. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas komited memperkenalkan program-program berimpak tinggi pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM ke kawasan luar bandar di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, inisiatif tersebut adalah selari dengan usaha kerajaan untuk merealisasikan modal insan berkualiti yang cenderung kepada inovasi dan reka cipta ke arah pembangunan ekonomi digital dan mencapai status negeri termaju menjelang 2030. Jelas Ketua Menteri, program seperti Taman Permainan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM dan Community Innovation Literasi mampu merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar terutama dalam bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Beliau berucap secara dalam talian bersempena perasmian STEM Playground Virtual 2020. Program selama seminggu ini merupakan program pendidikan STEM Virtual yang pertama pernah diadakan secara dalam talian di Sarawak, khususnya dan Malaysia amnya. Ia boleh diakses melalui laman web stemplayground.com. Projek Lebuh Raya Jalan Pesisir Utara yang dijangka dilaksana tahun depan bakal membawa pembangunan yang lebih rancak di utara Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, projek yang dijadual mengambil masa 3 tahun untuk disiapkan itu akan menjadi penghubung antara Limbang, Lawas, Baklalan dan Mulu Miri. Jalan kita pula yang kita nak buat iaitu Coastal Highway yang kita sambung dengan Coastal Highway yang kita buat. Jadi maknanya ada 2. Dan ini akan terus ke Bak Kelalan dan akhirnya ke Beriau. Jalan Limbang kita dah buat. Saya dah buat jalan daripada Limbang ke Mentawai sampai ke Gunung Muda. Sudah siap.
dan pelaksanaan tu selamatnya siap. Nya sampailah kepada Gunung Buddha. Gunung Buddha sambung dengan Mulu. Jelas Datuk Patinggi Abang Johari ini sekaligus merancangkan industri pelancongan tempatan malah memudahkan pergerakan pelancong untuk ke utara Sarawak ini. Beliau berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Punang Lawas. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex yang kini sedang rancak dalam pembinaan di Lawas bakal memberi peluang kepada golongan belia di negeri ini bagi mempertingkat kemahiran dalam pendidikan teknikal. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Sentex menawarkan kursus berdasarkan permintaan dan keperluan semasa pada masa sama berupaya mengurangkan kebergantungan negara terhadap buruh asing. Jelas Datuk Amar Awang Tengah sebelum ini program banyak ditawarkan di luar bahagian Limbang seperti Sabah, Miri atau Kuching dan ini sekaligus melibatkan perbelanjaan yang tinggi untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang tersebut. Disebabkan itu kita berusaha untuk menempatkan kemudahan seperti ini dan ini adalah kemudahan yang amat diperlukan supaya anak-anak kita, para belia kita akan dapat peluang untuk mereka meningkatkan dari segi technical education, meningkatkan kemahiran mereka. Timbalan Ketua Menteri bercakap kepada pemberita semasa melakukan tinjauan bagi melihat sendiri perkembangan pembinaan Sentex Cawangan Lawas. Projek di bawah Yayasan Sarawak dengan kos lebih RM31 juta itu dijangka siap Disember tahun depan. Dedahnya lagi, biarpun mengalami kelewatan 1.1% daripada jadual asal ekoran COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan, namun beliau yang ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari berpuas hati dengan perkembangan projek berkenaan. Pusat ini turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti pejabat pentadbiran, Dewan Serbaguna, bengkel dan asrama pelajar. Kira-kira 1,500 penduduk membabitkan 564 ketua isi rumah KIR dari 3 buah kampung akan menjadi kumpulan pertama berpindah masuk ke perumahan di kawasan pembangunan Darul Hana, Kuching pada bulan Disember ini atau awal tahun depan. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata mereka merupakan penduduk dari Kampung Panglima Seman Lama, Kampung Semarang dan Kampung Pulau Ulu. Jelas Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, 3 kampung tersebut merupakan 13 perkampungan seberang hilir iaitu dari Kampung Boyan sehingga ke Kampung Bintawak Batu yang akan dipindahkan ke kawasan perumahan itu. Ketika ini pembinaan rumah pelbagai kategori untuk penduduk terbabit sebahagiannya telah siap sepenuhnya manakala sebahagian lagi hampir siap. Ia melibatkan pembinaan rumah teres setingkat dan 2 tingkat, rumah berkembar setingkat dan 2 tingkat serta rumah banglo setingkat dan 2 tingkat. Dato' Dr. Abdul Rahman memberitahu jenis rumah yang akan dimiliki setiap KIR adalah bergantung kepada nilai pampasan hartanah mereka di kampung masing-masing. Pada masa yang sama yang paling penting untuk kita sediakan kepada masyarakat kampung ialah kehidupan yang lebih selesa, kawasan rumah yang lebih luas dan juga kemudahan awam yang lebih lengkap. Projek perumahan Darul Hana yang memulakan pembinaan sejak tahun 2017 melibatkan pembinaan sebanyak 2,600 unit rumah di atas tapak seluas 291.78 hektar. Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai memberitahu demikian pada sidang media selepas melakukan lawatan ke tapak projek terbabit di Kuching. Parti-parti di negeri ini hendaklah peka terhadap kempen berbaur fitnah, kebencian dan serangan individu. Kempen sedemikian tidak lagi relevan untuk menambat hati rakyat. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak Abdullah Saidul berkata, perkara ini dapat dilihat pada pilihan raya umum DUN Sabah ke-16 yang rata-rata rakyatnya menolak kempen diselitkan dengan sentimen kebencian. Secara majoritinya rakyat Sabah menolak politik kebencian, fitnah dan berburuk sangka. Saya rasa majoriti rakyat Sabah memilih
sebuah parti yang dapat menawarkan perkhidmatan yang apa yang lebih baik untuk Sabah daripada bercerita tentang memfitnah dan berburuk sangka. Abdullah Saidul ditemui pemberita RTM menjelaskan perkara ini di Kuching. Namun beliau yakin rakyat Sarawak bijak untuk menilai barisan kepimpinan yang layak untuk menerajui bumi Kenyalang dalam pilihan raya negeri yang akan diadakan pada bila-bila masa. Dewan Undangan Negeri Sarawak dijangka mengadakan PRN selewat-lewatnya Jun tahun depan. Baik, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sairul di Angkasa Puri. Silakan Sairul. Baik. Peralihan monsun timur laut menyebabkan cuaca lembap dan kemungkinan banjir khususnya di kawasan berisiko tinggi dinaiki air. Persediaan dilakukan bagi menghadapi fenomena ini. 60 bot pelbagai guna dan 400 unit jaket keselamatan disediakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor. Latihan kepada anggota turut dijalankan bagi melaksanakan tugas menyelamat di kawasan sukar dimasuki bot penyelamat. Dia anggota guna tali dan life jacket saja untuk menyelamatkan. Ada je kes-kes yang terperangkap, bot tak boleh masuk, mana kita kena meredah air dengan prosedur-prosedur keselamatan yang dipatuhi untuk menyelamatkan masa. Beliau menyatakannya selepas Majlis Perhimpunan Bulanan JBPM Negeri Johor. Susulan penyakit hawar berdarah yang menyerang ternakan di Terengganu, penternak kerbau dan lembu disaran memberi kerjasama kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk melakukan suntikan pelalian pencegahan penyakit itu. So saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada tuan-tuan punya kerbau, lembu khususnya di negeri Sepadan, di negeri Pantai Timur, supaya mereka memberikan kerjasama kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya memastikan bahawa ternakan mereka mendapat pemvaksinan dalam rejim ataupun jadual yang lengkap setiap tahun. Sebenarnya penyakit ini tidaklah berbahaya kepada manusia. Penyakit ini hanya menyebabkan kematian di kalangan kerbau dalam tempoh 8 hingga 24 jam selepas diangkati. Suntikan kepada ternakan di negeri Pantai Timur terus dilakukan untuk meningkatkan imuniti haiwan. Kes hawar berdarah pertama dilaporkan 9 Ogos lepas di Kampung Tuman, Jerong, Marang melibatkan kematian mengejut 22 kerbau dan 15 lembu milik 13 penternak. Malah lebih 30 kerbau milik Muhammad Syukur Khamis atau lebih dikenali sebagai Mowgli Malaysia ditemukan mati secara tiba-tiba baru-baru ini. Dalam pada itu, ketika merasmikan Hari Rabies Sedunia, Peringkat Kebangsaan, Dato' Dr. Nur Lizan berkata, wabak rabies yang meragut 24 nyawa di Sarawak sejak Julai 2017 hingga Ogos lalu kini berada dalam keadaan terkawal. Bermula Januari hingga Ogos tahun ini, 11,671 pemvaksinan sudah dilakukan terhadap anjing yang bertuan. Ia termasuk 475 pemvaksinan di kawasan penampan dalam usaha untuk meningkatkan 70% imuniti ke atas haiwan berkenaan. Kawasan belukar Bukit di Hulu Terengganu yang dahulunya lebih dikenali sebagai lokasi perkelahan terkenal kini menjadi lubuk spesies ikan air tawar. Destinasi wajib dikunjungi setiap tahun ini menjadi kegilaan kaki pancing layang termasuk pemancing luar negara. Kedudukannya yang mesra pemancing menjadi lokasi pilihan di sepanjang 8 km ke hilir Sungai Berang. Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rosol Wahid berkata, ikan sikang antara yang banyak terdapat di sini. Suatu perkara yang saya rasa perlu dipromosi untuk menarik pelacung dan juga kepada peminat-peminat. Rupanya fly fishing ini menjadi suatu tarikan ataupun suatu hobi yang mungkin ramai tak tahu. Jadi dengan adanya pendedahan ini dan ikan ini masih banyak lagi di kawasan kita ini dan kita akan minta Jabatan Perikanan dan juga JPS untuk menjaga setaranya agar ikan ini tidak pupus di sungai Betun Pebukit ini.
Kemajuan projek laluan rel Pantai Timur ECRL sepanjang 640 km dari Kota Baru ke Pelabuhan Klang sudah mencapai 18.1%. Pengerusi Malaysia Rail Link Sendirian Berhad MRL Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, kemajuan yang dicatatkan itu lebih cepat berbanding jadual pelaksanaan sebenar. Muni Ali ada laporannya. Tempias pandemik COVID-19 menjejaskan banyak sektor. Sektor pembinaan tidak terkecuali. Selepas terhenti pada Mac lalu berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kerja-kerja pembinaan rel ECRL akhirnya disambung semula pada bulan Mei. Kemajuan pelaksanaan projek di tapak pembinaan terowong di Bukit Bauk Dungun yang menjadi lokasi bermulanya Seksyen B ditinjau Tan Sri Muhammad Zuki. Beliau berpuas hati kerana projek berjalan mengikut jadual dan kontraktor melaksanakan tanggungjawab dengan pantas. Saya boleh memantau dan saya akan mengambil tindakan untuk menyelaraskan baliklah isu-isu berbangkit antara agensi untuk memastikan pertama projek ini berjalan seperti yang kita rancang. Kerana kita sedar pelaburan untuk kos pembinaan projek ini amatlah besar dan yang paling penting ianya memberi manfaat kepada terutama penduduk di Pantai Timur. Mengikut jadual yang dirancang, aktiviti utama seperti kerja tanah, terowong dan jambatan di Seksyen B dari Dungun ke Mentakap kini giat dijalankan. Manakala kerja-kerja termasuk memuktamadkan penjajaran, lokasi stesen penumpang dan kargo di Seksyen A dari Kota Baru ke Dungun juga sudah mengambil tempat selepas skim kereta api dari jajaran sejauh 210.4 km itu diluluskan Mei lalu. Secara puratanya kita anggarkan kita dapat mencapai progres yang lebih bagus berbanding dengan apa yang kita capai sekarang, dan kita jangkakan kita akan ahead of schedule dalam masa 5 bulan 6 bulan akan datang lah. Ahead of schedule untuk Seksyen A, B? Untuk keseluruhan projek. Projek yang terbahagi kepada 3 bahagian termasuk Seksyen C dari Mentakap ke Pelabuhan Klang akan menghubungkan Negeri Sembilan, Selangor dan Putrajaya. Bagaimanapun susulan hasrat kerajaan untuk meneliti semula jajaran bagi Seksyen C dan perundingan semula dengan kerajaan China serta kontraktor utama MRL masih menunggu keputusan kerajaan yang akan diumumkan nanti. Kita sentiasa bersedia. Mana yang terbaik yang dipikirkan oleh kerajaan, diputuskan kerajaan, kita akan laksanakan. Construction ni is flexible actually. Kalau kata government decide in 1 month time, and then we have to mentioning that the project is still to complete within the same time, so we have to reschedule everything. So it depends on the magnitude on what are the recovery yang kita nak buat. Pelaksanaan kerja-kerja reka bentuk dan perolehan di Seksyen A yang lebih cepat menjadi antara penyumbang kemajuan lebih awal projek ECRL, dan menjelang 2027, ECRL bakal memberi perubahan signifikan kepada industri pengangkutan darat negara. Muni Ali untuk berita RTM. Saudara, sedikit perkembangan sukan. Ketua Jurulatih Interim Kelantan United KUFC, Nazrul Elwan Makmur menyifatkan pasukan itu mempunyai kualiti namun terlalu mudah melakukan kesilapan kecil yang membawa akibat besar kepada pasukan. Katanya perkara itu boleh dilihat menerusi perlawanan menentang Terengganu 2 di Stadium Sultan Muhammad keempat malam tadi yang menyaksikan KUFC tewas 2-3. Beliau menyifatkan 2 gol mudah yang bolos dalam jangka masa singkat itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima. Jelasnya tindakan barisan pertahanan telah membunuh pasukan dan beberapa seumpama itu tidak seharusnya terjadi. Sehubungan itu juga, Nazrul Erwan mahu memberi tumpuan kepada barisan pertahanan KUFC bagi menghadapi baki 2 lagi perlawanan dalam saingan Liga Perdana. Pada perlawanan itu, gol-gol KUFC dijaringkan oleh Muhammad Khairul Izwan Rosli pada minit ke-17 dan Al-Fusaini Gassama minit ke-63. Manakala gol pasukan pelawat dijaringkan oleh Engku Muhammad Nur Syakir Engku Yaakob minit ke-23 dan Jordan Mintah masing-masing pada minit ke-24 dan 45.
Sebagai persediaan menjadi tuan rumah penganjuran Sukan Malaysia SUKMA 2024, sebuah stadium dan kompleks sukan lengkap dengan pelbagai kemudahan bernilai RM600 juta bakal dibina di Bukit Merbau, Pasir Putih, Kelantan tahun depan. Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan dan NGO Negeri Kelantan, Wan Roslan Wan Hamad berkata, pembinaannya bertaraf antarabangsa meliputi sebuah kompleks sukan tertutup, kompleks sukan renang, sukan menembak dan velodrom. Selain kemudahan itu akan menjadi pusat riadah kepada penduduk Kelantan selepas digunakan bagi tujuan SUKMA ke-22. Pihaknya bersama Unit Perancang Ekonomi Negeri UPEN Kelantan sudah melawat Johor yang sedang mengendalikan SUKMA ke-20 bagi melihat pengurusan tempat yang dilaksanakan. Dan insya-Allah sudah disiapkan VM. Kemudian kita angkat kepada Jemaah Menteri untuk mendapatkan respon ataupun seberapa banyak kerajaan mampu memberikan sumbangan kepada Kelantan dalam persiapan membina infra. Kemudian mungkin minggu depan Exco yang ke depan ni kita akan tubuh sekretariat SUKMA yang ke-22. Jadi sekretariat inilah yang akan memikir untuk menyiapkan infra-infra. Beliau berkata demikian ketika merasmikan seminar pembangunan kejurulatihan bola sepak remaja 2020 di Kota Baru. Dalam pada itu, Wan Roslan menjelaskan kerajaan negeri menerusi MSN negeri sentiasa bekerjasama dengan program pembangunan bola sepak negara NFDP dalam memperkasakan bola sepak di Kelantan. Baik Syul, saya ada cerita sebenarnya yang mengimbau kembali kenangan saya waktu saya kecil-kecil dulu berkenaan dengan permainan tradisional. Kalau Syul dulu, apa permainan yang menjadi permainan setiap harilah? Kalau saya sewaktu kecil dahulu, batu seremban. Batu seremban. Muka pun ada pemenang juara batu seremban sebenarnya kan. Tapi sebenarnya saya nak cerita sekarang berkenaan dengan gasing. Budak-budak sekarang ni dia lebih kenal Beyblade. Yalah kan perkara yang sama, benda yang sama, tapi rasa-rasanya dia kenal tak dengan gasing? Kenal atau tidak kita kena tanya dengan mereka, tapi tahukah anda sedangkan permainan ini sebenarnya adalah permainan yang hampir sama? Ya, betul. Jadi kalau nak tahu keistimewaannya, jom kita tengok laporan daripada Nur Syafinas Syari. Ada bingkisannya. Silakan. Walaupun permainan komputer kini lebih digemari kanak-kanak, namun gasing masih mempunyai peminatnya tersendiri. Teknik permainan yang betul menjadikan gasing mampu berpusing dalam beberapa tempoh tertentu. Bukan semua mampu bermain gasing dengan sempurna, namun kebolehan dan pengalaman sejak berusia 14 tahun menjadikan Remy Azizi Abdul Karim berada dalam kelas tersendiri. Kini berusia 40 tahun, gelaran pendekar gasing cukup sinonim dengannya yang memperjuangkan permainan tradisional ini. Cerita dia minat dengan gasing ni pada usia saya 14 tahun ni, arwah ayah saya dia bermain gasing. Waktu tu saya tak ada kata minat ke tak minat, tak adalah, macam kita belum ada pendedahan, kita tak ada minat lagi benda tu. Pada suatu hari tu arwah ayah saya ajak saya pergi bermain gasing di gelanggang gasing di Bukit Rambai. Waktu itulah saya pergi, saya belajar bermain gasing. Secara dari situlah saya mula belajar memusing gasing sehingga terjadilah gasing tu mula berpusing. Di situlah datangnya minat kan. Dari situ terfikir kenapa gasing ni boleh berpusing yang lama dan ligat. Apakah ciri-ciri dia, apa menyebabkan dia ligat. Daripada situ saya belajar. Daripada situ belajar, daripada bermain terus kepada pembuatan gasing. Maka tidak hairanlah beliau pernah menyertai pelbagai pertandingan serta pertunjukan di peringkat negeri dan antarabangsa. Malah berkebolehan membuat gasing sendiri menggunakan kayu cengal atau keranji. Dan keunikan gasing bukan sahaja dari segi putarannya, kepelbagaian jenis dan bentuk menarik minat yang memujanya. Gasing berembang, gasing kuno, gasing jantung, gasing toyol, gasing pangkah, gasing kepala duri dan gasing lepir antara jenis gasing yang ramai tidak ketahui. Permintaan terhadap gasing tetap ada, termasuk dipilih untuk dijadikan cenderamata. Kan lebih ramai peminat lah, tapi waktu zaman sekarang ni permainan ni semakin hari orang kata orang semakin nak pupus. Tapi antara yang ada persatuan-persatuan gasing di dalam Malaysia ni
banyak mempertahankan permainan gasing ni. Saya nak juga pertandingan gasing ni di pertandingan di Sukan Olimpik, Commonwealth ke, Sukansi kan. Paling kuat pun Sukma pun jadi. Sebab permainan ni kita kena naik taraf, kena mentabatkan dia lebih jauh. Minat sama turut dikongsi isteri Siti Aisyah Umar dan 3 cahaya mata, Nur Umairah Basira, Adam Tuah dan Adam Jebat. Kita main tu untuk ingatkan balik permainan lama kita, bagi dia orang main, bagi dia orang rasa seronok. Sebab sebelum ni pernah buat dekat Petaling Jaya. Budak-budak tu main gadget. Habis ada orang panggil suami saya, tenaga pengajar kat sana, bagi tahu macam mana penceramah lah. Bagi tahu macam mana gasing ni dengan Beyblade. Okey. Habis saya kata, jom kita cuba main gasing. Mula-mula dia orang macam tak reti. Habis lepas main tu macam seronok. Dia orang kata best lah main gasing. Sebab hobi saya main tu hobi saya. Gasing tu boleh berputar lama, boleh letak atas tangan. Boleh. Baik, saudara, laporan tadi mengakhiri berita wilayah edisi 28 September 2020. Sama-sama kita kekang penularan COVID-19. Dengan itu saya Syuhaida Arifin. Dan saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera.